Bismillahirrahmanirrahim. Nazat sungguh rasa tomato makan bersama buahku ini. Kalau tidak kerana pidato, tidak saya berdiri di sini. Datang bahtera dari Medan, singgah sebentar di laluan kerat. Salam Malaysia Madani, saya hulurkan kepada sidang penonton pembuka tirai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Yang saya hormati Encik Wan Aziz bin Wan Muhammad, pensyarah pengajar Melayu yang selalu berada di samping, memberi dorongan dan tunjuk ajar, dan seterusnya rakan-rakan seperjuangan yang dikasihi sekalian. Tampilnya saya di sini adalah untuk menyampaikan pidato yang menerangkan mengenai keberkesanan penggunaan cerpen dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Dalam menjawab tugasan 2 BMMB 1134 Keterampilan Bahasa Melayu. Hadirin yang dihormati, saya menyelak tirai dengan memberi sinopsis kepada cerpen yang telah saya pilih. Cerpen bermaujud Oren, karya Saiful Lisan Yahya, menceritakan tentang seekor kucing yang digelar Oren hilang entah ke mana sehingga menimbulkan pelbagai spekulasi kepada keluarga pengarang. Begini ceritanya. Ayah, iaitu aku, gelisah kerana kucing belaannya, iaitu Oren, tidak pulang ke rumah. Sudah 4 hari ayah tidak melihat kelibat Oren. Oren ialah seekor kucing yang telah dipungut selepas ayah melanggar ibunya sehingga mati. Oren telah menjadi sebahagian daripada anggota keluarga. Ayah dapat merasakan bahawa Oren ni telah merajuk. Hal ini disebabkan oleh kehadiran kelabu dalam keluarga mereka. Kelabu yang lebih manja dan pandai mengambil perhatian telah membuatkan ayah dan juga anggota keluarga banyak memberikan tumpuan terhadap kelabu. Kehilangan Oren membuatkan ayah berasa sangat bersalah. Kegelisahan ayah tentang kehilangan Oren ini telah terbawa-bawa sehingga ayah bermimpi. Ayah bermimpi bahawa Oren telah kembali dan dia bermanja-manja dengan Oren. Pada keesokan harinya, ayah bertanya tentang Oren kepada anak-anak. Selepas diberitahu bahawa Oren masih tidak nampak ataupun tidak pulang kelibatnya, barulah ayah sedar bahawa dia sebenarnya sedang bermimpi. Ayah menceritakan mimpinya itu kepada ahli keluarganya. Tiba-tiba Anis pun muncul di ruang dapur sambil membawa Oren. Malangnya Oren telah mati dan bangkainya ditemukan di celah pokok tua yang tumbang di taman permainan. Seluruh anggota keluarga tertumpuk pada ayah. Mata beliau kelihatan mula berkaca. Sidang hadirin, tak lengkap sebuah cerita tanpa nilai dan juga pengajaran. Nilai jelas diperlihatkan. Nilai kasih sayang yang digambarkan melalui ayah dan keluarganya yang sangat menyayangi kucing peliharaan mereka. Selain itu, nilai bertanggungjawab yang keluar dari diri sang ayah apabila ayah sudi memikul tanggungjawab untuk memelihara Oren selepas terlanggar ibunya. Dan akhir sekali, nilai baik hati yang kita dapat lihat pada setiap ahli keluarga yang sangat menyayangi Oren seikhlas hati. Pengajaran pula, tadi kita dah tahu nilai. Pengajarannya, kita hendaklah mengamalkan sikap berkasih sayang walaupun hanya kepada makhluk selain manusia. Selain itu, kita perlulah bertanggungjawab dalam melakukan sesuatu perbuatan dan tidak menganiaya orang lain. Dan akhir sekali, sifat baik hati adalah sifat yang terpuji dan perlu diamalkan oleh semua orang untuk menjamin kesejahteraan di dalam hidup. Jelas kita lihat bahawa cerpen ini menggendong tema kasih sayang terhadap binatang, iaitu Oren, haiwan peliharaan mereka. Persoalan yang dibawa, kasih sayang yang melibatkan haiwan peliharaan. Selain itu, kasih sayang yang berbeza
belah bahagi telah menyebabkan konflik antara ahli keluarga dan orang. Seterusnya, perasaan bersalah akan dirasai dan disedari apabila berlakunya suatu kehilangan. Kemudian, belas kasihan tidak hanya terhad kepada manusia tetapi juga meliputi haiwan. Selain itu, perhatian terhadap diri seseorang adalah kerana kebijaksanaannya meletakkan dirinya dan mengambil hati. Akhir sekali, konflik yang wujud dalam keluarga dipahami dan dikongsi bersama. Kemudian, saya gambarkan kepada anda 3 watak perwatakan di dalam cerpen. Dimulai dengan si ayah. Ayah merupakan bapa kepada 3 orang anak dan seorang pecinta kucing. Ayah sangat berbelas kasihan terhadap binatang sehingga berasa sangat gerisah ketika orang tidak pulang ke rumah. Dan jelas juga kita lihat bahawa ayah merupakan ketua keluarga yang sangat baik. Seterusnya, watak yang menjadi tajuk kepada cerpen ini iaitu Oren. Oren merupakan seekor kucing yang berbulu oren, persis namanya sendiri. Ibu Oren telah dilanggar oleh ayah menyebabkan dia dibela oleh ayah. Oren juga merupakan kucing yang bijak kerana pandai membuang najisnya di dalam tandas seperti manusia ataupun longkang-longkang, dan Oren juga bersifat sangat pasif. Selepas itu, pesaing kepada Oren iaitu Kelabu. Kelabu merupakan kucing yang berwarna kelabu dan bersikap lebih manja berbanding Oren. Kelabu ini berbeza dengan Oren kerana Kelabu selalu membuang najis merata tempat ketika masih kecil. Kelabu juga merupakan kucing yang kurus dan tidak terurus, namun berubah menjadi comel dan tembam setelah dibela oleh ayah. Jadi tamatlah sesi sesuai kenal dengan cerpen ini. Sini saya ceritakan pula apa kelebihan yang cerpen ini dalam membantu sesi pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama, menggabungkan 3 aspek keterampilan dalam satu sesi pembelajaran. Hal yang demikian kerana kita akan menggabungkan kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dalam satu masa. Macam yang kita tahu, konsep menggabungkan kemahiran berbahasa dapat mengasah minda murid dengan lebih baik. Atau lebih senang saya katakan, kita dapat mengaplikasikan konsep literasi. Literasi bahasa ialah kemampuan untuk menggabungkan keseluruhan kemahiran berbahasa, iaitu mendengar, bertutur, kecuali bagi mereka yang mempunyai kecacatan kekal pendengaran dan pertuturan lah. Selain itu, membaca dan menulis serta berfikir. Kemahiran tersebut perlu berlaku serentak dan bukan berasingan. Kemahiran berfikir mendampingi keempat-empat kemahiran asas bahasa tersebut. Oleh hal yang demikian, bagi membantu murid-murid untuk membina dan menguasai literasi bahasa, guru perlu mengambil kira bahawa setiap komponen kemahiran yang dinyatakan tidak diabaikan. Seterusnya, kita meniti dari kata mata yang lain pula. Kita dapat lihat bahawa cerpen ini menceritakan mengenai seekor kucing, dan kucing merupakan binatang yang selalu berada di persekitaran masyarakat setempat di Malaysia. Persis kajian yang telah dilakukan oleh ahli falsafah dan psikologi Amerika Syarikat John Dewey, yang menyatakan bahawa untuk menarik minat pelajar dalam mempelajari sesuatu perkara, kita perlu menjalankan kaedah pendekatan antara kurikulum dan juga pelajar. Hal yang demikian di mana guru perlu mengaitkan minat pelajar dengan kandungan sosial yang ditentukan dalam kurikulum sekolah. Sebagai contoh, pelajar kita tak minat belajar mengajar, tetapi pelajar berminat bermain kucing. Jadi, kita kaitkan kucing dalam proses mengajar, seperti jadikan kucing sebagai contoh untuk perkataan yang perlu diajar. Jadi, kita teliti pula poin yang ketiga, kepelbagaian gaya bahasa.
Macam yang kita tahu, bahasa Melayu ini menarik dengan bahasanya yang pelbagai. Secara tak langsung, murid-murid dapat menambah ilmu mereka dari aspek pembacaan dengan menggunakan kemahiran membaca sambil berfikir. Ada perkataan yang boleh dipendekkan, ada perkataan yang berbeza tapi maksudnya sama. Jadi, murid dapat mengenali pelbagai gaya bahasa menerusi pembelajaran menggunakan cerpen ini. Jika kita kaji, saya sertakan 3 gaya bahasa yang terdapat dalam cerpen ini. Yang pertama, singkop. Kita tengok dalam ayat. Dalam ayat, tika ayah pulang. Tika tu adalah ketika, cuma disingkatkan menjadi tika. Kemudian ayat, seperti ada yang membersihkannya. Ayat ingatan yang sama-sama. Inilah namanya simili. Dan akhir sekali, personifikasi. Ayat yang melambangkan sifat-sifat tertentu, seperti ayat orang cemburu akan kehadiran kelabu. Sidang hadirin, kini saya alihkan pula mata anda untuk melihat kekurangan yang terdapat di dalam cerpen ini. Dari segi penghayatan emosi, cerpen ini tidak mempunyai emosi-emosi yang sepenuhnya untuk menghiburkan kami para pembaca. Hal yang demikian seperti tangisannya tidak teresak-esak, gelaknya tidak terbahak-bahak, emosinya tidak sampai, sehingga boleh menyebabkan kami pembaca hanya akan membaca cerpen ini tanpa meninggalkan sebarang kesan sentimental. Jadi, untuk kekurangan yang pertama, apa penambahbaikannya? Kita selitkan ayat-ayat yang beremosi, seperti ayah berlutut ke bumi menitiskan air matanya melihat orang yang kini tidak bernyawa. Ayat yang meletakkan perasaan terus ke dalam novel. Hal yang demikian dapat melatih kemahiran murid-murid untuk memahami emosi yang ingin disampaikan oleh penulis sendiri, membuatkan mereka lebih berpuitis jika ingin menghasilkan penulisan mereka sendiri. Ya, berlakunya peningkatan kemahiran menulis mereka di situ. Selain itu, cerita yang ditulis terlalu menggambarkan kepada pembaca, seolah-olah mereka takut kita sebagai pembaca tidak memahami cerita yang disajikan. Ini adalah cara penulisan yang salah, kerana pembaca tidak akan mengasah minda mereka saat membaca, membuatkan mereka akan cepat mengantuk dan hilang minat terhadap pembacaannya. Jadi, kita boleh ubah konsep ini dengan hanya menggambarkan separuh daripada gerak-geri watak di dalam cerpen. Apa yang ingin saya masukkan, tak perlu kita mengarang apabila ayah sampai dari tempat kerjanya sambil menaiki kereta Proton Azia berwarna biru tua. Tak perlu. Cukup sekadar ketika ayah pulang dari tempat kerjanya dengan menaiki kereta Azia biru itu, jadikan kreativiti kita sendiri. Jadi selebihnya itu kita biarkan pembaca asah minda mereka untuk mengasah kreativiti mereka. Barulah minda mereka dapat menjadi lebih kreatif apabila membaca. Minda yang kreatif ini dapat mereka terapkan dalam kemahiran bertutur dan kemahiran menulis. Akhir sekali, cara penyampaiannya yang hanya menggunakan kosakata yang bertaraf kanak-kanak dan tidak menggunakan perkataan yang bombastik. Ya, memang mudah difahami, tetapi kami para pembaca tidak dapat menambah kosakata. Jadi mereka tambahkan perkataan yang dapat merangsang minda untuk menambahbaikannya. Para pembaca dapat menambah kosakata mereka untuk diaplikasikan dalam penulisan mereka sendiri. Sekian sahaja daripada saya. Cukuplah saya noktakan kritikan saya kerana saya hanyalah seorang pelajar biasa yang juga serba kekurangan dalam bidang ilmu ini. InsyaAllah, kritikan yang lebih bermutu hadir melalui orang yang lebih ahli dalam bidang ini. Tapi itu tidak menjadi penghalang untuk diri saya mencuba nasib. Bak kata pepatah, andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua saya kemari.
Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.